Okey, bahagian yang kedua hari ini adalah modul yang cikgu bagi. Yang kedua terakhir, iaitu modul persamaan kimia. Cikgu masih lagi nak awak teruskan modul ini sebab yang hantar kat cikgu baru ni ramai lagi tak boleh menguasai persamaan kimia dengan baik. Walaupun pelajar itu hari baru ni, periksa baru ni boleh dapat B+, boleh dapat B, boleh dapat A-. Tetapi bab persamaan kimia ini ada lagi hok tak lepas. Dah ada dengan awak benda ni, awak salin, print. Tak kisahlah cikgu bagi dah lama yang ni kan. Sepatutnya awak dah ada lah, sama ada awak print ataupun awak salin. Jadi dia kata lengkapkan persamaan berikut. Jadi apa yang perlu awak tahu kat sini adalah atom and ion. Jadi yang nak tahu kat sini adalah yang nak donate elektron. Nak derma elektron. Jadi bila dia kata perkataan nak derma elektron, derma itu adalah sama ada atom atau anion saja derma elektron. Yang lepas elektron ataupun lepas elektron. Maknanya sama ada atom atau anion. Anion ni adalah ion yang bercharge negatif. Dia je nak lepas. Waktu kena ingat. Atom lepas, anion pun lepas. Dua-dua A. Kemudian kalau kita tengok kat sini. Kalau kita buat setengah persamaan, Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Maka apa yang kita nak jelaskan daripada setengah persamaan ini, kita kena ada perkataan atom zinc menderma 2 elektron membentuk ion zinc. Ion zinc iaitu ion Zn2 plus. Serupa juga kalau dia bagi Cu. Cu ni lepas tindak balas dia akan jadi Cu2 plus. 2 plus plus 2. 2 apa? 2 elektron. Sama jugalah. Maknanya atom kuprum menderma 2 elektron membentuk ion kuprum 2. Jadi benda tu dia kena perhati molek. Kalau Ag pun sama. Kita kena ingat charge. Ag charge dia berapa? Ag plus. Plus apa? Plus E. Jadi, apa yang kita nak tulis kat sini? Kita boleh tulis, atom Ag. Ag menderma 1 elektron. Jadi, untuk membentuk ion Ag plus. Gitu. Kemudian yang kedua. Kita tengok anion pula. Kalau Cl minus, lepas tindak balas jadi Cl2. Asal dia, Cl minus ni, lepas tindak balas jadi Cl2. Tolak ni dia kena tolak E sebenarnya. Kita pun balance. Cl ada 2 tak 2. Bila 2, E 2. Tetapi persamaan kimia tak boleh ada tolak. Jadi tolak ni buat mari ke sebelah kanan. So, bila awak mari ke sebelah kanan, tolak tu dia jadi tambah 2E. Tu yang berlakunya. Kita pun padam lah yang tolak tu. Tu dia lagu tu. Jadi, kalau tolak, anion maknanya duduk sebelah kanan. Sebelah hasil dia punya tanda positif elektron, tambah elektron. Cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu padam. Kalau tak faham, tanya selalu. Jadi di sini, bila kita nak terai, Cl ni tolak. Maknanya ion. Ion klorida nama dia. Cl minus ni. Jadi dia buat apa? Dia menderma elektron. Membentuk. Ni apa dia? Molekul. Cl2. Boleh? Boleh cikgu. Ni pun sama lah. Boleh. Bila kita buat sini sama. Cuma yang yang lain sikit adalah OH minus. Maksudnya kena ingat. OH minus lepas tindak balas dia jadi H2O plus O2. Tolak
Fakmaisin jadi tambah E. Kita pun balance tok 2, tok 4, tok 4. Ni lain sikit. Jadi di sini kita boleh katakan apa dia? Okey, ion OH minus. Okey. Kat sini kalau kita nak complete, kita boleh kata 2. Ion klorida menderma elektron. Kat sini kita boleh kata 4. Ion hidroksida. So, menderma elektron. Membentuk molekul air, oksigen. Molekul air dan oksigen. Gitu. Boleh Okey. Jadi, ni bila kita nak describe. Okey, dari segi apa dia nak describe? Dari segi persamaan. So, daripada persamaan juga, kita boleh nyatakan pemerhatian. Pemerhatian apa dia? Kalau atom jadi ion, mesti kita akan nampak kepingan menipis. Kalau zinc, kepingan zinc menipis. Kalau kuprum, kepingan kuprum menipis. Kalau Ag, kepingan Ag menipis. Okey. Kalau jadi gas ni, kita akan nampak gas lah. Contohnya klorin, awak kena ingat, klorin warna dia gedia. Hijau, kekuningan. So kita katalah gas, kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Okey, gas kuning kehijauan terbebas. Kalau bromin warna apa bromin? Bromin ni hasil dia Br2. Br2 warna apa dia? Perang. So kita kata gas perang terbebas. Cuma iodin je kita kena royak benda lain. Sebab apa? Sebab iodin ni dia larut dalam air. So bila larut, dia akan membentuk larutan. So pemerhatian kita akan dapati larutan perang terhasil. Gitu. Jadi daripada setengah persamaan, kita boleh nyatakan pemerhatian. Ini masuk tajuk redox lah ni. Okey, tajuk redox. Di mana tajuk redox ni dalam sel kimia ataupun sel elektrolisis adalah persamaan setengah. Jadi kalau kita tengok semua bila dia lepas elektron, maka lepas elektron ini adalah tindak balas pengoksidaan. Jadi semua kita buat ini adalah tindak balas pengoksidaan. Sebab apa? Sebab atom lepas elektron, anion pun lepas elektron. Okey, so bila lepas, tindak balas pengoksidaan. Okey, so kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya dikata terima. Yang terima elektron adalah cation saja terima elektron. Cation saja terima elektron. Okey, contoh dia bagi kat sini H+ terima elektron. Jadi bila kita nak tulis, 2 ion hidrogen menerima 2 elektron membentuk 1 molekul hidrogen. Okey, membentuk 1 molekul hidrogen. Jadi sini kita tukarlah 2 ion klorida menerima 2 elektron membentuk molekul. Berapa molekul? 1 molekul klorin. Okey. Jadi di sini serupa juga Cu. Cu ni kan, Cu. Cu2 plus maknanya plus 2 elektron membentuk Cu. So bila kita nak tulis kat sini, kita boleh kata ion Cu2 plus menerima 2 elektron membentuk atom Cu. Okay. Cuma di sini, bila kita tengok, bila atom Cu terbentuk, so kita akan dapati Cu ni warna apa dia? Warna perang. So kita akan dapati pepejal perang terbentuk. Okey. Jadi bila kita nak nyatakan pemerhatian, kita kena ingat pula. Okey, logam. Warna perang. Hanya untuk Cu dengan
aurum saja, emas. So, lain-lain, kelabu, berkilat. Ni. Kimia dia banyaklah sikitnya. Kena ingatnya. Jadi di sini sama juga. Ag plus E jadi Ag. Maka kita nak tulis ke apa dia? So, kita tulis ion Ag plus menerima satu elektron membentuk atom Ag. So, bila ditanya pemerhatian, Ag ni bukan kuprum, bukan emas. So, kita boleh kata kat sini, pepejal kelabu berkilat terbentuk. Okey, situ. Boleh faham tak apa yang cikgu terang ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, kita pergi kepada seterusnya. Bila awak faham ni. Sebab baru ni cikgu tengok awak tukar barang lagi bila nak cerita pasal tindak balas pengoksidaan, tindak balas penurunan. Jadi awak kena ingat sekarang gini. Lepas terima. Okey, kalau lepas pengoksidaan. Kalau terima, kat sini terima, kita panggil tindak balas penurunan. Okey tu. Bila kita nak cerita pasal tindak balas redox. So biasanya setengah persamaan ini ada pada tindak balas redox. Okey, sebab kita nak tengok istilah redox ni dari segi elektron berlakunya pemindahan elektron. Pindah ni lagu mana? Satu lepas, satu terima. Barulah berlaku pemindahan. Jadi hok lepas tu mengalami pengoksidaan, hok terima itu mengalami penurunan. Jadi nak tahu lepas, nak tahu terima, mesti kena buat setengah persamaan dulu. Barulah kita boleh tahu siapa lepas, siapa terima. Okey, ni dalam tajuk redox. Okey. So seterusnya, kita teruskan lagi dengan persamaan kimia. Persamaan kimia. Jadi kita kena ingatlah, kita ulang balik. Baru ni dalam bentuk lagu lain ni, dia buat dalam bentuk lagu lain pula. Macam cikgu buat hari itulah. Jadi bila kita kata tindak balas yang pertama, asid dengan base. Okey, asid dengan base. Okey, bila asid dengan base, maka hasil dia kita kena tahu. Macam mana kita nak buat tindak, Okey, bukan ni. Diagram ni untuk Honey ni. Sebab apa dia buat gini ni. Tindak balas antara asid dengan logam. So kita tahu hasilnya gas hidrogen. Dalam kimia kita tak boleh kata nampak gelembung gas ni adalah gas hidrogen. Kita pun kata gas hidrogen terbebas. Tahu mana? Dan nampak gelembung gas tu gas hidrogen lah. Apa kata gas hidrogen? Sebab teori kata gitu. Jadi dalam kimia sebenarnya kita tak boleh nak kata gelembung gas terbebas itu adalah gas hidrogen sebab teori kata. Selagi kita tidak buat ujian pengesahan. Jadi ujian pengesahan untuk gas hidrogen ni apa dia? Kita guna kayu uji menyala. Bila kita guna kayu uji menyala, letak saja kayu uji ni di mulut tabung uji. Baru ni ada yang pelajar salah sebab apa dia kata masuk dalam. Tak ada masuk pun. Dia akan jadi pop je bila dah letak dekat mulut tabung uji. Jadi tak perlu kita masuk dalam. Kita hanya letakkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji. Bila letak je, bunyi apa? Bunyi pop. Bila bunyi pop, maka itu menunjukkan gelembung gas itu adalah gas hidrogen. Tu kimia punya cerita. Kita tak boleh kata bila teori kata gas hidrogen terbebas, kita buat eksperimen, nyatakan pemerhatian, katakanlah soalan kata nyatakan pemerhatian dalam rajah ini. Apun katalah gas hidrogen terbebas, salah selalu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nampak gas hidrogen kecuali lah nampak H2 tubik daripada tabung uji tersebut. Tapi kita tak nampak tu. Yang kita nampak bubble, gelembung-gelembung. Jadi yang kita buat pemerhatian adalah gelembung gas. Ada warna, tak ada warna. Kalau nak tambah kita boleh kata gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey. Jadi bila kita nak kata hidrogen tu tekan mana? Lepas buat ujian. Bunyi pop terhasil, barulah kita kata
gas itu adalah gas hidrogen. Jadi bila kita kata gas itu gas hidrogen, maka ini di bawah inference. Di bawah inference. Inference ni adalah kesimpulan terhadap pemerhatian. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini, okey, dia kata garam ni sebenarnya, okey, logam campur asid, garam, lepas tu penyediaan garam ni, lepas tu kadar tindak balas. Di mana dia kata kat sini, apa dia? Dia kata kat sini tindak balas antara asid dengan logam. So asid dengan logam ini, tindak balas ini boleh diaplikasikan sama ada dalam ni, ataupun sama ada dalam ni. Boleh guna belaka. Okay, hak ni tak masuk periksa, okay. Tapi nak ayat kawak. Tindak balas asid dengan logam ini kita belajar, okay, dalam menyediakan garam dalam kadar tindak balas. Contohnya, okay, contohnya. Katakanlah awak diminta menyediakan garam magnesium nitrat. Nak menyediakan garam magnesium nitrat, maka bila kita kata garam magnesium nitrat, apa yang perlu fikir? Dua. Perlu fikir dua. Mikir apa dia? Larut ke? Ataupun tak larut? Nah, kita pun ingat. Semua garam nitrat larut. Maka larut. Bila larut, kita pun mikir pula. Anak ke? Sebab kalau larut, dia ada dua. Sama ada anak ataupun bukan. Magnesium bukan anak. Kenapa kita kata bukan anak? Sebab anak ni adalah A ni untuk amonium. Na ni untuk Na. K ni untuk K. Mg bukan amonium. Mg bukan Na. Mg bukan K. Maka dia bukan anak. Bila bukan anak, inilah kaedah dia. Letak asid. Bila nak magnesium, asid mestilah nak nitrat ni kan. Asid kena HNO3. Tak masuk periksa sebenarnya tapi nak tegak awak supaya faham. Kimia ni kalau faham, memang kita akan rasa seronok ngaji ni. Kimia ni. Kalau tak faham gak, Allahu Akbar. Sakit kepala ngaji kimia ni. Okey. Cikgu mengajar faham. Nak jawab periksa tak boleh. Tak faham lah tu. Okey. Kalau nak jawab periksa tak boleh, tak faham. Sama juga pelajar ayat ke cikgu. Cikgu saya baca. Tapi bila jawab periksa tak boleh. Tak faham lagi. Baca saja. Tapi tak sampai tahap faham. Jadi kalau awak baca, awak faham, awak boleh jawab soalan. Okey, tu je. Okey. Jadi cara kita nak study ni, kita kena smart lah study ni. Okey, kita kena smart. Okey, jadi kita boleh nak cari smart tu lagu mana? Okey, kena tanyalah. Okey, lagu mana nak ngaji ni? Okey, nak ngaji lagu mana? Ataupun follow je cikgu royak lagu mana. Lepas tu carilah kaedah yang paling baik untuk awak nak lebih menguasai. Okey. Jadi di sini, bila kita nak sediakan magnesium nitrat, maka asid tu asid nitrit. Asid nitrit. Okey, jadi kita boleh guna logam magnesium. Okey, logam magnesium. Jadi, kalau kita nak dapat magnesium nitrat, asid kena asid nitrit. Kalau kita nak dapat magnesium sulfat, asid kena asid sulfit. Kalau nak dapat magnesium klorida, asid kena asid hidroklorik. Masuk je. Okey, logam ke dalam asid. Berlakulah tindak balas. Jadi kita boleh buat tindak balas tersebut. Kita pun buatlah. Contoh cikgu ambil yang pertama. Mg dengan HNO3. Hasilnya adalah Mg NO3 2 plus H2. Kenapa plus H2? Kita ingat ni. Kalau tak ingat, tak lewat persamaan kimia. Kita pun balance tak gini. Okey. Dalam tajuk kadar tindak balas, kita belajar gapo pula melalui tindak balas ini. Kita belajar gapo dia dalam kadar tindak balas. Kita belajar tentang kadar. Kadar ni kita boleh buat dua. Sebab kadar tindak balas ini dipengaruhi oleh yang pertama saiz. Yang kedua dipengaruhi oleh suhu.
Yang ketiga, dipengaruhi oleh kepekatan. Yang keempat, dipengaruhi oleh makin. Jadi bila kita guna tindak balas yang sama, tetapi bila tajuk kadar, kita nak cari kadar tindak balas, mungkin kita guna asid, dia punya suhu dia ni berbeza. Ataupun kita guna asid, guna kepekatan berbeza. Atau kita guna magnesium dengan saiz berbeza. Kita pun boleh dapat tahulah kalau saiz berbeza, kadar tindak balas berbeza. Kalau suhu berbeza, kadar tindak balas berbeza. Kalau kepekatan berbeza, kadar tindak balas berbeza. Tetapi persamaan kimia dia sama. Persamaan kimia dia sama. Sebab itulah kalau kita belajar tajuk garam, dia tubik persamaan kimia. Inilah. Kalau kita belajar tajuk kadar tindak balas, tubik persamaan kimia. Inilah. Kalau kita belajar termokimia, tubik persamaan kimia, ni lah. Okey, jadi maknanya kat sini kita boleh kata persamaan kimia ni awak kena kuasai. Sebab awak tak boleh nak kata, aku tak silah persamaan kimia. Okey, payah aku nak ngaji benda lain. Tapi kalau ngaji bab lain pun jumpa juga benda ni. Masuk bab tu jumpa pula persamaan kimia. Jadi nak tak nak kita kena kuasai persamaan kimia ini. Okey. Jadi cikgu tak naklah teruskan hok lain tu. Jadi hok lain ni awak boleh teruskan lah. Okey. Teruskan. Okey. Cuma di sini cikgu nak pergi kepada persamaan ion. Okey. Macam mana kita nak buat persamaan ion. Bila kita nak buat persamaan ion, maka apa yang perlu kita buat kat sini, yang pertama kita kena pecah dia. Cikgu pecah ni. Cikgu pun ambil magnesium. Magnesium atom. Dia tak larut. Dia tak ada ion. Okey. Asid. Dia ada ion H plus dengan NO3 minus. Oleh kerana 2 kat depan, 2H plus, 2NO3. Okey, hasil. Mg ni dah ambil nitrat, dia akan jadi ion dah. Jadi, Mg2 plus. NO3 minus. 2. Tak 2. Okey, lepas tu kita ada H2. Tambah ni kan, tambah H2. H2 ni molekul. So, dia tak ada ion. Okey, so selesai. Lepas tu kita pun mati kiri kanan hok serupa. Kiri ada nitrat. Kanan ada nitrat. Okey, mati. So sekarang tinggal apa dia? Sekarang tinggal Mg plus 2H plus. Hasilnya adalah Mg2 plus H2. Okey, ni kita panggil persamaan ion. Kita panggil persamaan ion. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada Tak soalan? ada cikgu. Tak ada. Okey, boleh follow ke semua ni? Boleh. Okay, so kita pergi yang kedua. Yang kedua, dia kata apa dia kat sini? Dia kata logam karbonat. Okey, sekejap ya. Tadi. Ada so tadi, cikgu tertinggal. Dia kata kat sini, base. Warna ke apa? Base. Base ni jumpa mana? Base ni, awak ingatkan dalam alkali. Base ini, dia refer kepada sama ada logam oksida ataupun logam hidroksida yang tidak larut dalam air dipanggil base. Contohnya CuO, contohnya MgOH2. Tu base lah. Okey, tu base. Okey, ni cikgu tak itu. Tapi di sini kalau kita tengok dari segi diagram ni kita tak boleh nak relate dah ni. Tapi nak ayatnya di sini kita ada 3 persamaan dia tulis kat situ ni. Okey. So kita pergi yang kedua. Yang kedua kena ingat ni juga. Baru ni kita belajar dah. Ingat ni. Sebab kita akan jumpa ni sama ada kita akan belajar dalam sifat kimia bagi asid. Okey. Ataupun dalam tajuk garam. Penyediaan garam. Masih ada lah.
kita guna logam karbonat dengan asid. Ataupun dalam keadaan tindak balas. Sebab apa? Sebab dihasilkan gas karbon dioksida. So, maka kita boleh collect gas karbon dioksida terhasil. Boleh juga dimasukkan dalam tajuk kadar tindak balas untuk persamaan ini. Okey. Boleh Okey. Supaya juga katakanlah dia awak buat eksperimen contohnya. Katakanlah kita dapati gelembung gas terbebas. So, kalau kita nak uji bahawasanya anion dalam dia tu adalah anion karbonat, maka kita boleh react dengan asid. Okey, gelembung gas terbebas alih ke dalam air kapur. Maka air kapur menjadi keruh. So, cikgu tak nak sentuh lah yang ni. Yang ni awak boleh penuh. Sebab apa cikgu boleh penuh? Sebab kita belajar dah sebelum. Ini sebagai latihan tambahan. Okey, cikgu nak pergi kepada contoh yang kedua. Katakanlah cikgu ambil kat sini PB karbonat Okey, so bila kita buat persamaan kat sini, PB karbonat, PbCO3 tambah dengan asid nitrik HNO3. So hasil dia, kita tahu dah. Okey, bila asid bertindak balas dengan logam karbonat, hasilnya garam. Garam ni apa dia? Bila ion logam menggantikan ion hidrogen daripada asid. Maka PB ambil nitrat. Jadi hasilnya PbNO3 plus H dengan karbonat, dia akan jadi H2O dengan gas karbon dioksida. Ini persamaan kimia. Seimbang, letak 2 kat depan. Sekarang bila kita nak tulis persamaan ion macam mana? Kita pun pecah dia. Kita pecah Okey, kita pecah lagu mana? Okey, kalau kita tengok PB karbonat ni larut ke tidak? Tak larut. Sebab apa? Sebab ion karbonat ni, okey, hok larut untuk air karbonat hanya anak saja. Okey, lain-lain tak larut. Sebab itu dia kata kat sini serbuk. Okey, dia kata kat sini serbuk. Okey, dia tak royak serbuk tu, tapi nampak serbuk ni. Okey. Jadi kita pun buatlah PB karbonat. Okey, so tindak balas dia dengan asid. So kita ada 2H plus dengan NO3 minus. Kat sini kita ada PB2 plus dengan NO3 minus. Ada berapa? 2. H2O tak ada ion. CO2 tak ada ion. Lepas tu kita pun matilah. Kiri, kanan. Okey, so silap. Okey. 2 kat depan ni, mana nitrat ni 2. So 2NO3, 2NO3. Okey, boleh mati. So tinggalnya, tak boleh mati belakang. Okey, jadi tinggalnya adalah PB karbonat tambah 2H plus. Hasilnya adalah PB2 plus tambah H2O tambah CO2. Ini kita panggil persamaan ion. Okey, jadi hok lain-lain tu awak boleh continue. Okey. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ni asid dengan base. Okey, asid dengan base. Okey, ni contoh asid di mana tindak balas ini dia refer kepada base. Base untuk tindak balas ini adalah alkali. Sebab ni kaedah dia kita kena tahu. Kan cikgu ayat dah kan, bila ada tindak balas, ingat diagram. Boleh sediakan garam. Contohnya logam oksida. Logam oksida ni base. Okey, logam oksida ni base. Okey, base ni ada logam oksida, ada logam hidroksida. Okey, asid dengan base juga kita belajar dalam tajuk termokimia. Di mana kita cari haba peneutralan bagi asid dengan alkali. Okey, dalam tajuk termokimia pun kita belajar juga. Okey, so ni jawab ni. Okey, boleh jawab sebagai latihan ke awak untuk persamaan kimia ni. Okey, sebagai latihan. Okey, sebentar aja. Okey. Kalau boleh print tu sebentar lah. Kalau kena tulis tu memanglah lambat sikit. Okey, bila lambat tak apalah. Janji awak buat. Okey, so tak ada gapo dah sini. Sama juga. Tindak balas apa ni? Dia bagi tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran ini iaitu kalau kita tengok kat sini, okey, sama ada tindak balas penyesaran logam
Dalam termokimia pun kita belajar juga tindak balas. Contohnya, katakanlah kita ada CuSO4 plus Mg. Jadi, MgSO4 plus Cu. Dia bagi delta H sama dengan tolak 54 kilojoule per mol. Contohlah cikgu bagi. Lepas tu dia bagi pula CuSO4 plus zinc. Hasilnya MgSO4 plus Cu. Dia bagi delta H dia tolak katakanlah 47 kilojoule per mol. Ni. Dalam tajuk apa dia? Dalam tajuk termokimia. Dalam tajuk termokimia, kita belajar juga iaitu tindak balas penyesaran logam. Tindak balas penyesaran logam. Di mana pun yang kita belajar dalam tajuk ini, kita dapati logam yang lebih reaktif ni. Kalau kita tengok, okey, magnesium ni. Magnesium dengan magnesium dengan zinc. Magnesium ini lebih elektropositif. So, bila dia lebih elektropositif, maka dia haba penyesarannya lebih tinggi berbanding zinc. Okey, haba penyesaran magnesium lebih tinggi berbanding zinc. Lebih tinggi. Kenapa? Sebab magnesium lebih elektropositif. Okey. Jadi kat sini bila kita termokimia, lain pula. Sebab apa? Termokimia, kita kena cari apa dia? Cari T. Cari suhu. Kalau kita belajar tindak balas yang sama, kita belajar tindak balas yang sama, kita belajar dalam tajuk termokimia, kita cari suhu. Tetapi kalau kita belajar dalam tajuk dalam tajuk kadar tindak balas tadi, kita cari apa? Cari masa. Okey. Jadi bila kita belajar benda yang sama, tetapi eksperimen tersebut fokus kita berbeza. Kalau kita fokus kepada garam, kita kacau-kacau, kita nak dapat garam. Sebab itulah kita panas, kita turah, kita sejuk. Kita pun dapat kristal. Okey? Tetapi dalam kadar tindak balas, kita tak caralah garam apa yang terbebas. So kita nak tengok kadar, kita nak tengok masa lah. Kita pun ambil lah masa. Okey? Masa, isi padu gas tu yang terbebas tu berbanding masa. Macam mana nak tahu isi padu gas terbebas? Bila paras air dalam burette ini turun. Sebab apa dia turun? Sebab gas sudah memenuhi ruang. Jadi gas naik ke atas, so dia akan tolak air itu turun. Jadi isi padu air itu, pengurangan air dalam burette itu adalah isi padu gas karbon dioksida yang terbebas. Okey. Dalam tajuk termokimia pula, kita belajar tindak balas yang sama, tetapi kita ambil apa? Ambil suhu. Berapa kita nak ambil suhu? Kita nak cari haba. Sebab apa? Sebab haba ni diberi oleh formula Q sama dengan MC theta. Theta ni apa dia? Perubahan suhu. Dan dalam tajuk inilah awak tahu bahawasanya suhu ni ada dua keadaan. Satu, ada suhu naik. Dua, ada suhu turun. Sebelum pada ni tak belajar pun. Cuma mungkin kita rasa, panas tambah A dengan B, panas tambah A dengan C dengan D, sejuk Tapi kita tak pernah kisah pun pasal suhu. Tapi bila kita belajar termokimia, kita nak cari haba, maka ia melibatkan suhu. Maka tindak balas ini kita kena cari berapa banyak. Kalau tindak balas itu makna suhu berkurang, berapa banyak suhu tu kurang. Okey, kalau suhu tu naik, berapa banyak suhu tu naik. Sebab apa? Sebab kita nak cari perubahan haba. Okey, jadi di situlah bila cikgu kata ke awak, cikgu kata kimia ni bila kita faham maknanya benda itu bukannya banyak. Benda itu adalah sedikit saja sebab kita duk main benda yang sama tetapi pada situasi yang berbeza. Awak boleh faham tak cikgu kata ni? Awak boleh tahu tak pusat kimia duduk di mana? Center di mana? Centernya adalah di persamaan kimia. Ni belum lagi cikgu nak sentuh pasal pengiraan. Kalau kita sentuh pasal pengiraan, lebih kurang sama juga pengiraan dia. Sebab itulah cikgu duk main-main dekat persamaan kimia. Dan kalau tidak kuasai lagi
awak kena kuasai juga kok mana-mana pun. Sebab ini adalah benda yang paling penting lah dalam kimia. Okey. Kok mana-mana kena buat juga. Cikgu rasa kalau awak buat kau banyak-banyak mikir molek, jadi awak tidak akan rasa susah sebenarnya. Okey, susah ni sebab kita jumpa jari-jari. Jadi kalau kita duk jumpa semua, duk teringat semua, duduk buat semua, kita akan rasa benda tu kau mudah. Tama-tama kita doa, ya Tuhan apa semua, biar Tuhan permudah. InsyaAllah dia akan permudah ke kita. Okey, yang pentingnya kita jaga hubungan dia dengan kita. Maknanya kalau kita sakok, minta dengan dia, jangan minta dengan orang. Okey, supaya dia mudah. Dan kita akan rasa kau mudah insya-Allah. Okey, kita perlu berusaha sebab apa? Sebab kita nak bergerak lebih jauh lagi. Ni contoh lagi. Dia ada persamaan lagi yang kita tengok. Tindak balas apa dia? Bila kita melibatkan penyediaan garam tak larut, maka tindak balas ia dinamakan tindak balas penguraian. Penguraian ganda 2. Okey, penguraian ganda 2. Okey. Dan kita tengok kat sini sama jugalah. Kalau tindak balas penguraian ganda 2 ni lagu mana cerita pula? Okey, kalau cikgu ambil contoh yang ni, cikgu ambil dekat sini ni. Okey, penguraian ganda 2 ni kalau kita ada PB nitrat, NO32 ni tambah dengan natrium sulfat. Okey, penguraian ganda 2 ni mudah je. Sebab apa? Dia tukar partner je. PB ambil sulfat. Jadi PB sulfat. Okey, kemudian Na ambil NO3. Jadi NaNO3. Ni kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Jadi dalam tindak balas penguraian ganda 2 ini mesti ada garam tak larut terhasil. So kita tengok hasil dia hok mana tak larut. Kita pun ingat semua garam nitrat larut. Maka kita tahu hok ni larut. Larut dia tulis AK, aqueous. Okey, manakala sulfat, kita pun ingat sulfat. Okey, sulfat ni semua larut kecuali PCB. Tu je tak larut. Hok lain-lain larut belakang. Jadi di sini P. Maka P sulfat, PB sulfat ni tak larut. Jadi kita boleh tahulah hok mana tak larut. Jadi bila hok mana tak larut ini persamaan ion dia senang je. Kita pun ambil siapa tak larutnya. PB sulfat tak larut. PB sulfat ni datang daripada mana? Daripada ion PB2 plus dengan ion SO42 minus. Ini kita panggil persamaan ion. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey. Okey. Last kali dah cikgu rasa ni. Okey, tak ada betul. Last kali. Okey. Persamaan kimia juga kita jumpa dalam tajuk sebatian karbon. Okey. Contohnya tindak balas pembakaran karbon. Okey. Bila dikata kat sini pembakaran. Bakar ni maknanya dia react dengan oksigen. Dia ada dua panah ni. Satu dia kata panah. Ataupun dia kata contohnya CuCO3 dipanaskan dengan kuat. Yang kedua contohnya kita kata magnesium dibakar. Dibakar maknanya mesti dalam oksigen. Tu. Kalau dipanah dengan kuat tak ada. Dia tidak react dengan apa-apa. Jadi kalau dipanah dengan kuat, persamaan kimia dia lagu mana? Kalau dipanah dengan kuat, kita pun buat CuCO3, anak panah lalu. Iaitu CuO plus CO2. Tetapi kalau dia kata dibakar, maknanya dia react dengan oksigen. Maknanya kat sini kita ada Mg, react dengan O2, hasilnya adalah MgO.
Balance tok 2. Tu beza. Jadi di sini bila kita kata tindak balas pembakaran, maknanya kat sini semua tindak balas itu adalah dengan oksigen. Maknanya kat sini kita ada kalau CuH4 dengan oksigen. Tu. Kalau kita ambil C23H7OH misi dengan oksigen. Gitu. Gitu. Jadi apa yang kita perlu tahu untuk sebatian karbon ini bila dia terbakar dengan lengkap. Kalau lengkap hasilnya 2 saja iaitu gas karbon dioksida dengan air. Biasanya persamaan hidrokarbon ini kita consider ia bertindak balas dengan lengkap. Itu hasilnya karbon dioksida dengan air, hasilnya karbon dioksida dengan air. Okey. Jadi di sini, bila kita buat persamaan kimia, untuk sebatian karbon ini, bila kita nak imbang, senang. Kenapa cikgu kata nak imbang tu senang? Sebab kita imbang ikut unsur. Mula-mula kita imbang C dulu. C2 letak 2. Lepas tu kita imbang H pula. H4 letak 2. Barulah kita imbang O. Last kali kita imbang O. Cara ni. Okey. O ada berapa sini? 4. O ada berapa sini? 2. So 4 campur 2 sama dengan ni. So macam mana O kat sini nak jadi ni? Letak 3 kat depan. Okey tu. Okey. Ni apa tu? Etina ke? Ataupun ni propanol ke? Sama. Step pertama, imbang dulu C. C berapa? 3. Tak 3. Imbang pula H. H berapa? 4. Barulah imbang O. O kat sini 3 kali 2 ni. 4 kali 1 4. Ni tambah 4 sama dengan 10. Maka macam mana kita nak dapat O sama dengan 10? Sini dah ada se. Sini kena jadi 9. Okey, sebab 9 tambah 1 10. Macam mana sini nak so jadi 9? Letak 9/2. Okey. Boleh situ? Okey. Jadi bila kita belajar tajuk pembakaran, tindak balas pembakaran dalam tajuk sebatian karbon, maka ni dia masuk dalam termokimia. Dalam termokimia kita belajar haba pembakaran. Ni tindak balas pembakaran di mana kita bakar hidrokarbon ni. Kita bakar dia. Bakar sebatian karbon ini. Untuk kita cari haba, kita cari Q sama dengan MC theta. Kerana kita bakar ni, jadi misi haba terbebas. Haba terbebas kita guna untuk panaskan air. Maka air ini adalah M dia. Isi padu air itu adalah M dia. So secara ringkaslah cikgu sentuh haba pembakaran. Pembakaran dan tindak balas pembakaran dalam sebatian karbon. Ini juga melibatkan persamaan kimia. So, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Cikgu rasa cukup setakat ni saja yang cikgu nak bincang dengan awak. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Boleh faham belakang kau tu? Boleh. Boleh.